Okey. Apabila kita sudah jaga langit ihram, kebanyakan ihram yang kita langgar ini dannya ialah bersedekah dan bagi miskin. Yang jenis sembelih kambing tu pada ihram umrah jangan berlaku. Yang sembelih kambing ini jika tak berniat nikah, jaga. Tak berniat nikah kambing. Tidak tahu wadak nak pergi tak tahu wadak kambing. Kan? Lepas itu kalau dalam ihsan, dia baliklah ke ihram lagi. Sampai rumah dia dalam ihram, isteri dia tak boleh nonel dengan dia. Kan? Pasal dia haid. Jadi dia sudah balik rumah baru bersih. Jadi dia bersih, angkat adab suami pun cukup. Suami tak boleh nonel dengan dia. Kecuali pergi ke tempat kambing, beli seekor kambing, sembelih kambing. Sembelih kambing yang semua, balik kunting rambut isteri, nama dia dam ihsan yang disebut dalam Quran. Keluar daripada ihram sebab dia balik dalam keadaan ihram, kena sembelih kambing kunting rambut. Keluar pada ihram, itu jalan keluar dia. Okey? Okey. Apabila dia sudah masuk sampai ke Mekah, biasanya mentawif bagi masa tempoh selama 1 jam sahaja. Jadi bila 1 jam mentawif kita nak pergi tawaf, maka kena ingat sebelum tawaf, kadang-kadang mentawif ini sempat bercerita syarat tawaf, kadang-kadang tak sempat. Tapi kami memaksa kena cerita syarat tawaf. Syarat tawaf ni seperti berikut. Pertama, suci dari hadap besar dan hadap kecil. Mesti tidak haid, tidak nifas. Mesti clear. Kalau tak clear lagi, tunggu dulu lahiran. Yang kedua, ambil wuduk. Nak pergi tawaf kena ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, kena tengok time dah lah. Dan nak pergi dah ambil wuduk. Dan bila ambil wuduk dah selesai dah, aturan pembatalan wuduk ketika kita berada di Mekah berlainan pada Malaysia, iaitu bersentuh lelaki perempuan, dan wuduk tak batal wuduk dia selagi tidak ada syahwat. Tak ada syahwat tak batal wuduk. Dan apabila pergi tawaf, pasal apa kita pakai ini? Mazhab Syafi'i kaul muka bila asahi. Kaul pilihan yang nak menjauhi daripada darurat yang kita pakai hukum lama. Memang darurat. Tak boleh kita berihram bersama orang lain tepuh kita, batal. Maka dicari jalan memudahkan. Dengan jalan 2005 dulu kita salam, Zakaria pada lagi memutuskan dengan membawa hujah daripada kita majmuk kita majmuk. Ada dalam buku saya tulis. Kita majmuk ada ayat dia yang dalam kitab tulis. Jadi kita pakai yang senang. Bersentuh lelaki perempuan. Pasal apa? Orang perempuan ni tangan dia sudah tak boleh pakai apa? Tak boleh tutup. Yang suami pak pakai tiba bau ni. Orang isteri kita takkan isteri kita yang cantik lawak kita orang lain pergi nak kacau. Kita pun pegang bawa melak sikit. Kita pegang. Asalkan jangan kontrol, jangan ada syahwat. Ini macam mana Ustaz nak kontrol? Cakap dah tadi sebelum pergi banyak-banyak syahwat pun tak ada je. Kita biarkan juga sampai ke sana, segi tempoh je mula. Kalau dah dia menguasai kepala kita, memang tak ingat apa dah. Kan? Ingat masa bercinta dulu. Nak tidur ke tanya letak itu, ingat kita ingat. Tangan tak itu, tapi kepala tu ingat ke wanita yang kita ridui. Macam tu kan? Takkan tak pernah bercinta kot. Saya lagi pernah macam nak gerak cinta, orang lain lagi lah. Cinta kita cinta sebelum nikah kan. Okey, suci berhadap soal kecil, sentuh tidak batal wuduk dengan syarat tidak ada syahwat. Mula dia ajar suat. Ni tengok sikit. Sikit. Mula dari sini. Mentawif akan bawa daripada pintu 89. Dia bawa masuk, dia duduk di sebelah rukun Yamani. Yang di atas ni tempat orang tawaf pusing tingkat 1. Kita duduk di bawahnya. Di bawahnya nampak Kaabah, maka mentawif akan berdoa nampak Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah nanti baitaka hadza tasyrifan wa ta'ziman wa rifa'atan. Kita amin sajalah, kalau kita baca lagi bagus. Sendiri baca lagi bagus. Lepas tu habis baca aja, dia kata okey, saya nak ajar niat tawaf. Tak wajib niat, tapi dia ajar juga. Yang wajib niat tawaf ini ialah tawaf wada, tawaf nazar,
tawaf tahallul ataupun tawaf keluar pada ihram. Adalah tawaf lain dan kita tawaf sunat, tawaf Allahumma sholli ala Muhammad, tawaf sunat lah, tawaf sunat masuk ni. Maka yang tu kena wajib. Tawaf umrah dan tawaf haji tak wajib niat, tapi mutawif ajar juga. Allahumma inni uridu an atufa batallah hal sab'ata asyratin tawafal umratilah ta'ala. Ya Allah Tuhanku, aku berniat nak menunaikan tawaf 7 pusingan di Baitullah, tawaf umrah dan ta'ala. Sudah Allah Akbar, dia pun bawa kita. Kita kena mula dari Hajarul Aswad. Ini penyuruh dia. Penyuruh dia tengok ke apa nama ni, lampu. Tengok lampu, tengok sini, sebelum sudah Allah Akbar. Bila Allah Akbar, pastikan bermula sini bau kita tak boleh berpusing lagi. Daripada sini bau kita tak boleh berpusing. Sebab kita tengok nombor 4, bau kiri sentiasa mengenai Kaabah bermula pada Hajarul Aswad. Kalau sampai sini terpusing macam ni, batal lah pusingan itu. Okey, jaga. Jaga pusing-pusing kita. Saya takut orang nak tawaf senang dia naik skuter. Skuter tu memang lari Baitullah. Skuter tu jauh. Kadang apa depan tu, ni Kaabah di belakang. Kadang baru mula kat sini, Kaabah di depan, bukan di baru. Saya takut. Tosah tawaf dengan skuter. Kalau pandai boleh, kalau tak pandai jangan. Lebih baik tawaf tu tetap juga di depan Kaabah. Skuter ni hanya untuk sa'i saja. Okey ya? Saya minta maaf, saya cakap dengan tegas sebab untuk kepentingan jemaah, bukan untuk kepentingan saya. Saya tahu hukumnya tu, saya beritahu. Okey? 7 awal yang mula di Hajarul Aswad, masa lalu Hajarul Aswad, bau kiri sentiasa mengenai Kaabah sepanjang perjalanan. Tapi kemudian 7 keliling dengan sempurna lagi akhir. 7 pusingan itu mesti sempurna lagi kan. Sempurna, ini dia. Sempurna, bau kiri mengenai Kaabah, jangan sentuh Kaabah masa duduk tawaf, masa Haji Ismail, mesti tutup aurat. Ini sempurna. Mesti suci daripada sebarang najis, kecuali orang yang meladas. Ada tawaf pula dalam masjid dengan niat beribadat. Itu sempurna. Jangan duduk tawaf dengan selfie, subhanallah, tak haji. Sebab tawaf dengan niat ibadat, bukan niat selfie. Itu sempurna. Okey? Baru kiri mengenai Kaabah. Biasanya yang tak mengenai Kaabah tak bertekan ni. Sini orang masuk keluar Kaabah ke ni, apa nama, Multazam, pintu Kaabah. Jadi tempoh kita berpusing macam ni. Pusing tu batal pusingan itu. Pusingan itu saja, bukan semua pusingan. Kalau kena tempoh pusingan ketiga macam ni, pusingan ketiga batal. Lepas tu bila duduk macam ni, dah baru tempoh baru pusing, eret kaki 3 langkah ke belakang. Orang tak kacau, eret je. Pasal sini orang sana, orang tak jalan cepat, orang berdiri je. Kita eretlah kaki 3 langkah ke belakang. Lepas tu jalan balik, Allah jalan balik. Jalan terus saja memang tak sah pusingan itu. Okey? Dia kata, iya. Wheelchair no dibawa upstairs. Tak ada, atas tu dah masalah sangat. Atas ni, tapi atas mana? Atas yang pusingan tu memang saya dah cuba dah. Kalau naik pusingan tingkat 1, tingkat 2, memang bau kita milik Kaabah. Tapi jauh sikit. Jauh tak apa. Kaabah masih ada ni. Sini pun tak apa, sini pun tak apa. Asalkan dia ada sebelah kiri. Don't worry. Yang tak boleh terus macam tu. Ramai orang. Oh begitu pula. Tak boleh. Tengah-tengah orang ni. Kecuali Hajarul Aswad tu boleh. Dan masa naik skuter tu atau masa berjalan di atas, dia ada semua yang bertentangan dengan Hajarul Aswad, dia pulang hijau. Di situ boleh duduk hijau, tapi kena duduk pada semua baru jalan. Okey? Ustaz. Ya. Kalau orang ambil tawaf kan 7 pusingan, dia ambil berapa masa Ustaz? Berapa masa? Masa tawaf dalam 7 pusingan kan? Berapa masa dia dalam berapa minit dia ambil? Satu lagi Ustaz, kalau orang buat tawaf Ustaz, kalau dia buat baby tu Ustaz, itu ada dikira rukun Ustaz. Okey, tawaf bawa baby, adakah dia berniat ihram umrah juga untuk baby? Kalau dia berihram umrah juga untuk baby, maka pastikan yang dia tawaf buat baby itu suci dari najis, tidak kentut dan tidak kecil, tidak berak. Tapi pampers dia kena ketuk selalu lah. Kalau dia bawa baby dan dia berniat umrah untuk baby sama, kena buat 14 kali. Selesai hak dia kali yang pertama tu,
Mula balik pukul yang kedua untuk tawaf baby dia pula. Masa itu baby dia dah dekat 2 jam dah pergi tawaf. Dia berak 3 kali dah. Asal. Maka saya nak memberi pendapat. Jangan buat umrah ganti umrah, niat umrah bagi pihak anak yang umur bawah daripada 4 tahun. Dia tak tahu apa. Baik tak usah bagi niat kat dia apa. Bawa saja pergi tawaf. Jangan niat. Kalau niat nanti 14 kali tawaf. Budak umur 4 tahun dia tak boleh jalan sendiri. Kan? Tak boleh. Jadi kita kena buat 14 kali. 14 kali mutawaf dia pergi sa'i dah. Balik tidur dah. Kita tawaf tak selesai. Pasal dia pun tak wajib lagi. Budak kecil. Bukan tahu apa. Akal pun tak ada lagi. Kalau kita tengok syarat wajib haji atau umrah, sihat tubuh badan, akal akal balik, akal tak ada lagi. Buat apa kita nak susah-susah? Kan? Tak usah buat. Bawa saja. Jadi nak bawa saja senang. Nak pergi tawaf tu ambil dia, bersih, bawa pergi bilik air, bersih cukup-cukup, bagi pakai pampers. Nak pergi tawaf, dukung tak apa, tak ada masalah. Nak dukung tu nak pakai kendong dia. Gendong pun tak apa. Boleh gendong dia semua. Boleh pakai di belakang letak je. Boleh. Bawa pergi tawaf. Sebab dia tidak di atas barang pakaian. Dia alat untuk bawa anak-anak tak apa. Kan? Sama lah orang pergi tawaf tu pakai beg sandal. Sama aja. Maksudnya tak boleh pakai sarung. Dia pakai beg tu macam sarung. Dia tidak. Dia mau alat. Dia alat tak ada masalah. Dia tak boleh pakaian bersarung. Okey. Itu jawapan dia. Jadi untuk kanak-kanak tolonglah. Kalau nak buat juga, sayang juga nak suruh dia merasa juga buat umrah. Jenuh, penat lagi dah. Buat tawaf, sa'i kena 14 kali juga. Satu perjalanan 420 meter. Kalau 7 orang perjalanan, 2,940 meter. Nak tawaf untuk anak, nak sa'i untuk anak pula, bubuh lagi pula. Lagi ni, jadi 7 kilometer pergi sa'i semua. Balik kan jadinya tu, jalan. Namun cara yang aku nak bawa juga pakai wheelchair. Kalau nak bawa anak juga pakai wheelchair. Ambil wheelchair, tawaf di atas. Suruh isteri duduk, gendong anak, isteri suami tolak. Jadi sekali tolak, 3 orang dapat 7. Pakai wheelchair. Bagi syarat anak tu mesti nak kena gosok dia punya buntut tu, jangan terkencing. Begitu juga nak pergi nak pergi sa'i. Tak usah sa'i biasa. Naik sa'i di tingkat 3 ada skuter. Ambil yang 2 seater ni duduk, isteri kita dukung anak, kita buatlah tu. Lagi senang. 1 kali jalan dia. Okey? Terima kasih di atas soalan ini sebab saya dapat memberi pandangan tambahan. Takut kita silap. Kalau tidak, jangan bebankan. Kalau anak budak kecil, jangan susah nak pergi dia buat umrah. Dia tak tahu apa lagi. Faedah dia dapatlah pahala sikit kat kita. Tapi sikit sangat berbanding dengan susah yang kita terima lagi teruk. Dia silap, kita yang tanggung. Okey? 7 kali yang sempurna lagi yakin. Sempurna yakin ini garanti 7. Kalau isteri kata 6, suami kata 7, dalam kitab kata biar 8, garanti 6. Garanti 7. Jangan 6, 7. Maka sebenarnya 6. Isteri kata 6 berapa? Abang berkira tu dia. Isteri pun takut, okeylah tak apalah. Pergi sa'i dapat 7. Lepas sa'i gunting rambut balik duduk sebilik berdua. Isteri pun mula nak berapa. Tiba-tiba isteri enggan tak mau bagi. Apa ni? Sudah ni nak ambil berkat murah je. Tak boleh apa. Kita tadi tawan nak dia berkat 7. Padan. Ya ke dia bang? Abang tak baca doa nombor 7. Pasal kena pakai ihram balik semula. Pergi tambah lagi 1 yang kata 6 tu bagi jadi 7. Sa'i lagi tambah. Pasal sa'i tak sah selagi tawaf tak sah. Tambah lagi buat 7 kali lagi. Selesai gunting rambut lagi. Balik nak nonen lah. Tapi dam kena pasal ada gunting rambut tadi. Suami pun dah pakai pakaian sarung dah. 2 dam kena. Nak pula pakai minyak wangi pula. Tak banyak nonen nak bagi wangi sikit. 3 dam kena. Anda jangan main-main. Mesti yakin 7. Jangan 6. Biar 8. Waktu kitab soal biar 8 garanti 7. Apa susah sangat?
Okey ya. Ini cakap yang saya agak tegas. Okey. Habis bau kiri tercap begini ke Kaabah. Jangan sentuh Kaabah. Jangan tangan duk leher pergi ni. Dia Ismail ni subhanallah. Takut jadi macam tu, jangan. Tapi kalau ingat baik, kalau dia dah tawaf pusingan yang keempat, sampai di sini tengok Hajar Aswad kosong. Ini bagusnya ni. Dia pun pergi pegang aku cahaya kayu. Batal tak tawaf dia? Batal tak tawaf dia? Batal tak tawaf dia? Batal ke atau tidak tawaf dia? Tidak, ni batal. Batal. Siapa? Cuba bagi jawapan yang betul. Batal atau tidak? Dengan sebelah kanan kata apa? Nak tahu betul tak betul, tanya Ustaz. Selesai ke? Jawab dia tak batal. Kau risau kenapa tak batal? Sebab tawaf itu 7 keliling dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Sekarang dia selesai Hajar Aswad yang nombor 4 tu dah selesai. Dia tak tawaf dah bila sampai ke sini. Dia pergi tujuh Kaabah punya jayang tu. Lepas tu dia duduk, dia mula balik pusingan kelima. Orang cakap. Orang cakap betul. Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu pusingan. Jangan sampai sini pun pergi yang ni tak boleh. Jangan sampai di sebelah Allah kata kosong. Dia kucuk lah. Tak masalah. Tapi nak tawaf pusingan kelima, tegak balik. Allah Akbar jalan. Jangan pergi sini boleh Allah Akbar tak mau. Masa mula tawaf dari Hajarul Aswad. Okey? Dia cantik nampak. Ya. Itu bak lain. Bak wangi bukan bak tawaf. Bak wangi itu siapa kucuk Hajar Aswad bawa wangi kena dah wangi bukan dah tawaf. Tak ada masalah. Betul tawaf. Tapi masalah melanggar larangan ihram pasal wangi dah bawa ni. Jadi kucuk tu cuba kucuk dengan bibir je. Tu aja. Yang ni yang ngomong-ngomong sampai orang yang pergi kucuk tu ni hingus lah dengan air mata lah. Kita pergi kena pula hingus dia kat ni. Wangi pula hingus dia. Kena kan? Tanyalah aku. Kakak tanya tu bagus. Saya nak pergi penerangan. Boleh tak boleh? Tak masalah. Tapi kalau boleh jangan kucuk lah. Tak kucuk Hajar Aswad pergi buat tawaf sunat. Jangan dia buat dalam masa ihram. Susah. Tawaf sunat kalau kita batal tawaf pun tak ada ihram apa-apa. Tak sah tawaf ke tak apa masa sunat. Jangan buat masa tawaf waktu. Okey? Okey, masa dah cukup dah sekarang. Kita berhenti dah ni. Kita berhenti dah. Okey, suci pada barang najis. Okey. Bila suci pada barang najis ini saya kena sebut juga berkenaan dengan jemaah umrah perempuan ya. Ada bentar. Okey, suci daripada najis dia dibolehkan kepada jemaah yang menghadapi masalah daim hadas. Biasanya wanita. Daim hadas ni penyakit keputihan. Wanita ni cair di depan selalu. Yang kedua, angin keluar dari depan. Ada juga wanita yang bila langkah buka, dia hembus keluar. Ada juga yang istihadah selalu. Istihadah haid hari yang ke-16. Hari yang ke-15 haid, hari yang 16 istihadah. Bernajis tu. Kemudian yang 4 kencing tak lawan. Bila batuk kok kencing. Lelaki dan perempuan kena. Ya, kena. Jadi yang nombor 5 puasa. Yang jenis bila buang air, berak apa semua terkeluar, daging tolak naik balik, keluar balik. Jadi kalau kita tengok macam ni, dia bernajis macam mana ni. Sedangkan syarat tawaf suci daripada najis. Oh, orang daim hadas boleh tawaf. Boleh tawaf. Cara dia nak tawaf itu ada 3 syarat. Bersihkan tempat najis itu. Ni tempat ni lah tempat buang-buang najis tu lah. Cangkul elok-elok, bersih elok-elok. Kecuali bagi mereka yang nombor 3 tu, istihadah tu, kena angkat adab besar. Bersih betul angkat adab besar.
Angkat ada habis selesai semua. Lepas itu kumpalkan kapas gumpal, bubuh masuk dalam tu, tolak masuk sikit, lekatlah kita sumbat sikit, yang marah ya, sumbat sikit, lekat dengan peti lain. Terus sampai untuk, lepas ambil untuk dan kena pergi dalam tempoh setengah jam ambil untuk kena pergi tawaf. Ambil untuk ke tawaf setengah jam. Ambil untuk dan nak pergi tawaf setengah jam mengikut jarak jauh di antara hotel dengan Kaabah. Kalau hotel tu jauh mungkin 40 minit. Ini ada tempoh setengah jam di Kuala Lumpur. Kemudian dia sampai pergi tawaf, dia kena tawaf berturut-turut, jangan berhenti. Walaupun dalam masa tawaf masa kena ambil 45 minit, setengah 1 jam, jalan lama ya tak apa, asalkan dalam tawaf jangan berhenti. Berhenti je habis. Berhenti pusing yang ketiga kena pergi cabut balik semula benda tu, bersih semula dia untuk kena buat pusingnya yang pertama balik semula, bukan sambung. Okey? Jangan ya. Sebab tu masa duduk tawaf tu jangan kentut. Kentut tu nak kena balik cabut semua tu semua, ambil untuk baru pergi. Jenuh lah, tawaf dah pergi ke mana-mana, kita tawaf tak selesai lagi. Okey, artinya orang yang menghadas sah tawaf dengan cara ini. Masa tawaf tu jangan berhenti, habis dah 7. Ya. Jadi habis, apabila semayang belakang Makam Ibrahim, bagi salam barulah terbatal wuduknya. Jadi masa ada sa'i tak ada ni lah. Okey? Okey, dan kita penyabilah. Kita habiskan ceramah kita ini dengan satu lagi, iaitu selesai dah buat ni semua kan. Masa tawaf tu jangan baca doa banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak. Daripada rukun yang mana yang dirasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhirna jalal amrul ya ati rafa ya nabi. Ada satu ketika seorang lelaki kahwin dua. Dia kata bila abang kita tawaf doa yang baca amin semua orang. Isteri duduk, bawa isteri duduk. Isteri ni pun bergaduh je. Bila bawa pergi tawaf pasal tak bergaduh kan. Kemudian dia kata nak berlaku adil sesuatu. Jadi tak apalah, isteri pertama nama Hasanah, isteri yang kedua nama Hamidah. Bila pergi tawaf, dia nak berlaku adil, maka dia pun baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isteri pun amin. Terus yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isteri pun amin. Yang ketiga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isteri nombor 2 tarik tangan. Abang kata nak adil, tapi abang tak adil. Kenapa? Abang baca doa Hasanah aja Hamidah, tak baca apa. Oh, dia tu betul juga. Bukan dia pusing yang tepat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Hamidah. Jangan lupa doa ya. Doa pusing yang kelima nombor 1. Doa pusing yang kelima. Jangan lupa sama sekali kena baca ya. Doa pusing yang kelima. Apa dia? Allahumma adilani tahta dhilli arsyika yawma la ilaha illa wa la baqiya illa wajhu waskini min haudi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaratan hani'atan lana wa ba'da abada. Ya Allah, aku mohon kepadamu nak duduk bawah payung Arab sama Rasulullah sallallahu nak minum air dari Rasulullah yang tak dahaga selama-lamanya. Tolong, tak ada doa tu di tempat lain, di sini saja. Jangan saya naik. Doa jangan baca ya. Boleh? Ya. Boleh baca apa-apa, jangan tak baca apa-apa rugi. Bertasbih lah, baca doa lah, baca Quran lah, semua. Jangan sama sekali selfie. Kalau tak ada apa-apa berjalan tu, pun boleh. Tapi tak ada makna lah. Tak ada makna lah. So baca doa, kita sedang diangkat kalau ucap Allah. Malaikat itu cantik, kita buat apa? Doa lah. Dia akan kenalkan kepada masa itu. Okey? Habis dia pergi sa'i. Sa'i ni syarat dia ada 6 mudah saja. Sa'i ni tak perlu taharah, tak perlu wuduk, tak perlu apa, terbuka aurat itu kena najis kau semua boleh teruskan. Pasal syarat dia ada 6. Satu selepas tawaf yang sempurna. Tawaf sempurna dah boleh sa'i dah. Lepas tawaf sembahyang makam Makam Ibrahim minum zam-zam pergi sa'i. Mula daripada Bukit Safa. Mutawif akan bawa naik pagi Zam-Zam, bawa naik Bukit Safa. Di Bukit Safa dimulakan. Kemudian 7 perjalanan dengan sempurna. Safa Marwah, Marwah Safa. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Safa Marwah 3, Marwah Safa 4. Itulah sampai 7. Okey? Kemudian
Mesti sampai Bukit Sampah Gunung Arang. Yang ini jangan bimbang. Memang tempat kita pusing itulah Bukit Sampah, Bukit Marwah. Okey? Dalam kawasan Mas'ah Batu Nur Wadi. Di tempat gua dinding itu saja, tak ada tempat lain. Memang itu saja. Namun dia ada 4 tingkat. Satu, tingkat pertama ground floor sama dengan Kaabah. Yang kedua tingkat atas. Yang ketiga tingkat 2. Yang keempat tingkat 3 ada skuter. Boleh pakai skuter kalau nak saing, tak ada masalah, pakailah. Tapi kalau nak ikut sunnah jangan pakai skuter, baik berjalan dengan kaki. Saya semalam jumpa dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya nak uruskan asnaf Negeri Sembilan. Tembak. Dia tanya umur Datuk berapa? Baru 70. Habis pergi duduk bawa orang setahun 2 kali 3 kali tawaf macam mana? Jalan kaki, sa'i, jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa? Hingga Muhammad, saya pernah naik skuter sekali terasa macam kosong sangat. Saya tak ikut sunnah. Saya turun jalan kaki juga. Jalan belakang tak apa, sejam sunnah pun tak apa. Nanti sajalah nak buka. Tak apa banyak duit belajar lah. Tak masalah, susah. Kalau tidak ada larangan apa pun pasal nak naik. Saya cuma kalau boleh nak elak, jangan tawaf dengan menggunakan skuter. Sebab dia larangan banyak sangat. Lari banyak bau. Leka banyak saya tengok. Sembang banyak. Saya pernah tengok. Naik dia tengok apa perangai orang-orang ni. Tidak, macam mana saya nak jadikan bahan untuk nak bagi penerangan. Tapi saya tak masalah. Tidak sembang mana apa pun tak apa. Tak masalah. Tapi janganlah selfie pula. Sembang dekat benda yang ni boleh lah. Okey ya. Okey. Selepas tawaf yang sempurna, mula pada Bukit Sampah, 7 kali perjalanan, mesti sampai Bukit Sampah mula. Dalam kawasan Batu Nur Wadi, tak kira tingkat berapa-apa, dan sa'i dengan niat ibadat, iaitu berdoa namanya. Zikir berdoa ataupun senyap saja. Jangan duk selfie, jangan duk cerita macam-macam. Nak pula ribah pula puruk mantu-mantu semua cerita hal. Jangan. Tak boleh dalam ibadat. Selesai sa'i yang sempurna, tidak perlu wudu. Tengah duk sa'i haid datang, langkah je lah. Cuma jangan melerik kata aja, tak boleh je. Takkan melerik pula benda tu dah berkat macam-macam kan. Tak ada masalah. Tiba-tiba kain burung berak, tak ada masalah. Terkeluar apa nama ini aurat. Terkeluar rambut. Suami rambut, rambut keluar kan? Tak apa. Tapi kalau kena ada tawaf tengok rambut keluar, tak boleh. Sebab tutup aurat. Okey? Juga nak pergi tawaf kena jaga aurat. Sa'i tak apa. Janganlah pula kata tak apa untuk aurat. Wah, kau main ni buka telekut tarik tu macam tidak mustan sanggang dulu. Kan tarik rambut keluar balik. Janganlah macam tu. Ya. Kan dah cakap tadi, doa ni panduan supaya kita jangan kosong nak buat tak buat apa-apa. Kalau sebuku ini jatuh ke hilang ke, boleh doa apa yang kita ada dalam hati kita. Contoh satu contoh. Dah hilang dah, kita ni tension sangat. Ada masalah sikit. Buku pun dah hilang. Kita pun ada hajat kepada Allah. Orang perempuan, ya Tuan aku biar aku seorang jadi bini dia, suami aku ni. Boleh. Tak masalah. Tapi jangan larang bagi dia nikah lagi satu. Cakap ya Tuan aku biar aku seorang jadi bini dia, yang lain tak payah, tak apalah. Aku sayang sangat kat dia. Tak ada masalah. Ya Allah padukan hidup aku dengan suami aku yang aku sayang sangat kat dia. Kalau dia sayang kat orang lain lagi, silang sayang aku banyak ni kat dia. Boleh mengadu kepada Allah. Salah kan? Allah yang jodohkan kita ni. Kan? Tak mengaku dah. Okey, itu pasal saya. Habis selesai saja sa'i, kita ada lagi satu wajib haji kita. Rukun aja, iaitu gunting untuk bertahlul. Selesai tawaf yang sempurna, tak doa-doa tu pada buat sendirilah. Segala peraturan, jangan lupa baca doa. Tengok segala sunat-sunat sa'i tu. Saya tak akan dapat sebab saya dah lewat sangat tadi. Akhirnya nak gunting rambut. Gunting rambut selesai 7 pusingan tu, baca doa Rabbana taqabbal minna wa atina wa ana. Doa tamat ni, pegang rambut ni, baca doa sikit. Allahumma rabb hadhihi nasiyati bi yadikal kar waj'alni fi syaratan hasanah wa mu'ani biasa. Gunting helai 3 helai rambut.
Bagi wanita, masukkan tangan dalam tekung ni, pintalkan sebesar buah ini, ambil gunting, tinggalkan kat situ. Okey? Maka selesailah ibadah umrah kita. Nanti hari yang ketiga umrah Jarana. Hari yang keempat, kelima mungkin umrah dari Kuala Manazil yang dibawa pergi ke Taif. Siapa pergi Taif, tolong tawaf wada. Tolong tawaf wada. Dan orang lelaki kena pakai ihram tu tawaf wada. Jangan duk kira apa-apa, pakai aja. Kalau tidak kena tawaf di atas ya. Yang eloknya nak tawaf tu pergi tawaf pukul 3 pagi. Ya, tawaf pukul 3, pukul 4 bila nak sembahyang subuh ada lagi 2 yang pagi. Habis sembahyang subuh tambah 2 lagi balik. Okey, kena jangan tak buat. Ada orang tanya, mazhab mufti boleh kata tak payah? Jangan ikut dia mazhab Wahabi, dia mazhab Hanbali. Kita tak, kita Syafi'i dari buku juga taraf kena buat tahu tak. Okey, kita cakap tadi, jangan ulang lagi. Dah selesai. Betul tak? Contoh Ustaz, kalau orang tu dia dah bertahun Ustaz, rambut dia gugur Ustaz. Ya. Ustaz cakap tadi kan, orang tu dia dah rambut gugur, lepas tu dia jalan rukun dia buat macam buat tak tahu kan, lepas tu dia balik ke Malaysia kan. Lepas tu dia nikah tu, itu boleh anak kan. Tu anak tu macam mana Ustaz? Anak luar tu taraf ke atau macam mana Ustaz? Tapi dia tadi masa lepas tawaf tu dia garu-garu gugur turun kan. Okey, cuma 3 helai dah boleh. Dia kata halo. Tapi dia contohnya kalau dia dalam rukun Ustaz, tapi dia rambut tu gugur Ustaz, dia sengaja Ustaz, tapi dia balik contoh dia balik kat Malaysia Ustaz, dia macam Ustaz kata dia kahwin kan, itu boleh anak. Dia langgar rukun. Kalau sekiranya belum selesai tawaf dan sa'y sempurna, semua gugur rambut, itu bukan tahlul, itu nama balul. Sebab dia syarat dia tawaf sempurna, sa'y sempurna baru boleh gugurkan rambut 3 helai. Rambut tak kisah, dia potong kan, dia bergunting, mencabut, meragut, membakar. Asalkan 3 helai rambut atas kepala. Cuma orang yang tak ada rambut, lalu pisau cukur atas kepala, jangan tekan. Kalau botak, lalu pisau cukur tekan, apa yang nak keluar? Dia lalu saja, tapi jangan lalu gunting. Itu dipastikan oleh muzakarah ini. Okey? Jadi tak sah. Tapi kalau dia balik Malaysia Ustaz, itu mungkin kita cakap tadi dia balik Malaysia, dia nikah kan tapi rukun dia langgar dia Tak boleh. Nikah pun tak sah. tapi boleh atau Ustaz dia nikah tak sah, dia boleh anak kan? Anak tu jadi anak apa lah? Ada cara. Nak betul lah. Kalau betul lah tawaf dia tak selesai sahih atau balik nikah pun tak sah. Masalah yang sebut tadi punah. Siapa tahu yang tawaf tak sah? Dia dengan diri dia. Lepas tu kita memerlukan penerangan macam ini. Dia tak cakap dekat Qadi. Qadi pun banyak yang tak tahu sangat hal ni. Okey, jangan. Kena betul-betul kena ukur rambut lebih dari 3 helai. Okey? Jadi siapa yang pergi ke Taif balik kena buat umrah di Kuala Manazil. Kalau dia tak buat, jangan buat mana-mana umrah selepas pada itu di Jarana, Tanim atau Hudaybiyah. Jangan. Sebab dia dah keluar daripada mikat asal, dia bukan jadi penduduk tetap pengusaha tetap Mekah. Dia jadi orang asing baru masuk. Bila dia tak niat di Kuala Manazil, tiba-tiba niat di Tanim atau Jarana, tak boleh. Sah umrah dia tapi dia langgar mikat wajib sembelih seekor unta. Bukan. Sembelih seekor kan? Tapi di mana nak sembelih kambing ini? Ya. Sembelih seekor kambing di Mekah dan berdosa pula pasal sengaja tak ni. Okey, setakat itu saja betul. Ya. Dan mana tu? Gugur rambut hanya sedekah pada enam miskin. Kebanyakan larangan ihram tadi, kebanyakannya sedekah pada enam miskin ataupun sembelih seekor kambing atau puasa 3 hari. Itu saja dan yang kena umrah. Sebab yang dan kambing tu 4 kali saya sebut tadi. Tak niat nikah. Lepas itu nazar dalam masa ni tidak melakukan tawaf wada. Itu saja yang kambing untuk umrah. Untuk haji banyak lagi. Tapi kalau hal lain yang semuanya, apa kesalahan dalam umrah? Kebanyakannya sedekah pada 6 fakir miskin. Tapi jangan patah pokok, jangan bunuh binatang. Itu lain. Ya, hal lain itu semua bersedekah pada 6 fakir miskin, 10 riyal seorang, tukar-tukar sapu tu, ataupun memberi, ataupun puasa 3 hari, lepas di Mekah kembali sini, atau satu lagi itu menyembelih seekor kambing. Pilih 3 ya. Okey, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta maaf kerana ni
saya ada satu kejadian sekarang ini.